Kita berada dalam keadaan yang tenang, santai sebelum kita nak masuk ke dalam Land of Dawn. Jadi, tanpa sebarang masalah, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan penentuan. Adakah pasukan SMG akan terus mendapatkan kemenangan kali ini, menang bersih, ataupun pasukan Red Esports akan mengganggu mereka mendapatkan kemenangan? Biasanya tanpa membuang masa, sekarang ni tanpa sebarang masalah. Betul. Ianya permulaan yang sedikit berbeza, agak unik untuk hari ini. Tapi pastinya untuk game kedua kita nak melihat bagaimanakah pergerakan agresif daripada kedua-dua pasukan. Adakah mereka akan tetap melakukan invasi jungle dan kelihatan Miko sedikit nakal memberikan tekanan kepada Emal. Ya, sama ada dia berjaya tidak, dia tak berjaya untuk curi buff tersebut. Dan sekarang ni saya cakap je lah kalau SMG menang, banyak cara kita nampak malam ni. Dia bergantung. Kalau bermain dengan composition siege, bahaya. Tapi kalau ada hero yang mampu untuk pergi bahagian backline, masih lagi okey. Tak apa, kita fikir positif. Dia tengah tunjuk tutorial. Kalau nak pakai cara macam ni, Mungkin boleh jadi juga sebab kita tengok Stormy dia pakai cara macam bebas, macam tak ada masalah. Tapi lihatkan di bahagian bawah sekarang Smooth berhadapan dengan pasukan daripada Red Esports which is Aaron. Tapi pasukan SMG mereka macam tak ada masalah. Sekarang bergerak dengan cukup bebas dan sangat lincah. Ya, dan sekarang ni marrying move terus saja dilakukan oleh kedua pasukan untuk mencolik sikit sebanyak kit daripada jungle dekat sini di bahagian atas. Masih lagi pergerakan seperti biasa kita melihat di antara Melboy dan juga Sansa. Cuma untuk Melboy akan tetap ditemani oleh Mal. dan sekarang ni kita tengok di mana Smooth kat bahagian bawah. Nampaknya Aaron hanya boleh rest saja. Buat masa sekarang ni game ni perlahan sedikit. Rasanya dia akan start ramp up bila turtle pertama ataupun turtle kedua. Tapi dia akan jadi betul-betul bahaya bila Stormy dia dah... Saya rasa kita tengok first item dia apa, tapi kalau cantik talisman mungkin dia akan menggunakan dia punya meteor shower untuk harass jungle Red Esports. Dan jangan lupa di mana meteor shower antara skill yang termudah untuk mencolik purple buff milik musuh. Tapi sekarang ni turtle yang pertama, Ya, nampak yang pertama diberikan fokus oleh pasukan Red Esports. Tapi lihatlah bagaimana pasukan SMG cuba untuk menghalau pasukan Red Esports daripada mengganggu mereka untuk mendapatkan turtle pada kali ini. Tapi lihat Super Exort pada extract yang dibuka cuba untuk menjarakkan kedudukan pasukan SMG. Tapi lihatlah bagaimana Miko cuba untuk mengganggu. Tapi lihatlah, Zaza tadi sebarang masalah untuk mengunci turtle tersebut. Tapi Aaron mungkin akan tersekat, begitu juga dengan Emal. Tapi nampaknya Zaza yang agak rendah, tak boleh nak ke mana. First blood terus diberikan kepada pasukan Red Esports. bukan sahaja halang Federation daripada Super Exalt, tetapi juga memberikan lock kepada Emal sebentar tadi. Miko bermain dengan cukup baik untuk game yang kedua ini. Masih lagi membenarkan pasukan SMG untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tetapi sekurang-kurangnya Red Esports berjaya untuk mendapatkan kill. Jadi ini adalah satu momentum shift yang tidaklah begitu besar. Boleh dikatakan trade even. Malah kalau kita tengok Red Esports, mereka ada small kelebihan dekat kawasan gold lead. Tapi buat sekarang ni Miko dia betul-betul dapat menjaga, saya nak kata macam satu map. Mana-mana Miko ada, dia akan nampak Mal juga, dan dia akan menyebabkan Red Esports mereka tak boleh nak mulakan perlawanan. Dan Aaron nampak seperti dia tengah menang trade, tetapi ini adalah kelebihan Uranus. Dia boleh duduk dekat dalam lane and then dia boleh sustainkan diri sendiri daripada segi HP, dan disebabkan ada common emblem, mana dia juga boleh dijaga. Sebab itu kita nak melihat bagaimanakah Smooth ingin melepaskan diri untuk melepaskan lane seketika. Kalau dilepaskan begitu sahaja, Aaron boleh meneda dengan adanya minion wave untuk mendapat kawalan lane dengan lebih baik lagi. Sekarang ini di bahagian tengah. Nampaknya Miko akan dikejar terlebih dahulu, tapi Flicker terpaksa dibazirkan untuk melarikan diri. Tapi Zaza daripada belakang nampak dia cuba untuk masuk, tapi sebaliknya hanya sekadar ingin menamatkan pertempuran antara pasukan Red Esports dan juga pasukan SMG. Ya, dan kita boleh nampak di mana Stormy first item dia adalah Enchanted Talisman. Jadi rasanya dia akan menggunakan meteor shower secepat yang mungkin. Jadi untuk tim SMG nampak gayanya macam mereka punya pergerakan dalam game ni adalah untuk rotate secepat yang mungkin. Jadi saya rasa turtle kedua sememangnya selepas turtle kedua baru kita akan nampak macam mana SMG dekat dalam game pertama. Mereka akan terus harass tanpa henti. Saya juga nak melihat betapa cepat Red Esports akan menyediakan Radiant Armor untuk menghadapi meteor shower tersebut. Kerana jika tidak, ianya akan menjadi masalah yang besar. Smooth tersekat. Dia bukan akan dikejar. Super Exalt pada strike dibuka cuba untuk berikan bantuan damage. Tapi lihatlah Smooth masih lagi mampu untuk menjaga diri dia. Dan kedai strike mungkin digunakan terlalu awal dekat sini. Untuk turtle yang kedua, boleh sahaja memberikan kelebihan yang cukup besar kepada pasukan SMG. Miko telah pun mengawal bush dengan begitu baik. Super Exalt perlu berhati-hati dekat sini. Mungkin akan menjadi tangkapan yang percuma. Tapi sekarang ni Red Esports siap sedia. Tapi lihatlah bagaimana Miko. Way of Dragon tak boleh dibuka, menjarakkan kedudukan Emal. Sekaligus memberikan ruang untuk Zaza mendapatkan turtle tersebut. Tapi lihat Stormy, meteor shower yang dibuka berjaya untuk mendapatkan dua player sekarang. Tapi Smooth terus ke harapan menjatuhkan Super Exalt. Tapi lihatlah bagaimana pasukan SMG sekarang, mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan player pasukan Red Esports. Tapi
tapi Miko hanya sekadar ingin menjarakkan kedudukan player mereka dan juga pasukan Red Esports. Sekarang ni tim SMG mereka pandai untuk zoningkan pasukan Red Esports dan mereka berjaya untuk tangkapkan engagement ataupun re-engage daripada Red Esports. Macam, okay, awak nak masuk, kita akan keluarkan free damage kepada awak. Dan dari tadi, Smooth memang mengejar saja Super Exort. Dan saya rasa macam, oh, Super Exort dah selamat kot. Dia dekat apa, tower yang kedua. Selamat kot, takkanlah Smooth nak kejar. Ya, betul. Pam, Smooth kejar lagi. Dan boleh dikatakan untuk pasukan SMG, mereka kelihatan seperti ada clear target siapa yang mereka ingin dapatkan. Tapi sekarang ni Super Exort. Oh, Stormy Wow. melakukan satu kira purple buff. Dan bukan pakai meteor shower. Tak perlu pun. Tak perlu. Oh, agak berani sebenarnya dia cuba untuk mencari Super Exort. Tapi lihatlah bagaimana Emal menghalau kedudukan. Tapi di bahagian atas Mal telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Melboy agak berbahaya. Melboy tak boleh nak kepada mana. Double kill terus diberikan kepada Zaza. Sekarang ini Lapel, saya melihat seperti saya map nampak. untuk game kedua ini SMG begitu bebas nak bergerak ke mana-mana sahaja untuk memberikan tekanan kepada Red Esports, dan ini mungkin akan menjadi masalah yang cukup besar. Seperti mana yang saya cakap tadi, selepas turtle kedua, tim SMG mereka bebas untuk masuk ke dalam jungle Red Esports hanya disebabkan Chang'e dah ada power spike, dia dah dapat dia punya enchanted talisman. Dan lagi bila dia punya team ada frontliner yang kuat untuk masuk dalam jungle. Jadi dia dekat bahagian belakang, dia boleh provide backup yang bagus. Dan kita boleh nampak even tanpa meteor shower pun dia boleh curi purple buff, dan nampak sedikit interaction di mana kalau Super Exort dia buka dia punya Feather Airstrike, tak ada orang kat depan, dia akan terima free damage daripada Chang'e. Dan mungkin yang tak nampak sedikit kenapa gerakan agresif pasukan SMG melakukan invasi buff berkali-kali ini tidak membangun. Saya kita melihat. Lihat, Emal sekarang ni level 7. Manakala Saksa level 10. tengok Perbezaan yang cukup ketara. Tengok Stormy. Nakal. Oh. Dia memang nak ambil dia memang nak ambil buff je. Tak akan diberikan kepada Red Esports. Resources semakin lama semakin berkurangan. Ini menyebabkan daripada segi secara satu pasukan SMG jauh berada di bahagian depan. Tapi sekarang ini Oh, kita lihatkan bagaimana untuk pasukan SMG sekarang mereka cuba untuk mencari orang yang ada, tapi Zaza tak ada sebarang masalah untuk mengunci turtle yang ada. Tapi lihatkan pula bagaimana Emal dicari terlebih dahulu, tapi Emal masih akan cuba untuk meneruskan pertempuran tersebut. Tapi Miko nyawa yang agak rendah, tak boleh nak keluar terus ditumbangkan. 2 nyawa telah pun didapatkan, begitu juga dengan Zaza. Itu team fight yang bagus. Tapi sepanjang team fight tu Stormy, dia jadi jungler dan dia jadi pusher. Dia ambil buff dan dia pergi push kat bottom dia. Masih tak ada orang halang dia. ya, sebab sedikit menyekatkan untuk melakukan pertahanan terhadap Stormy. Walaupun Red Esports menjadi perkara ini apabila tiadanya Stormy memberikan mereka ruang kemenangan lebih besar lagi di kawasan objektif sebentar tadi. Dan sekarang ni semua tadi aku tak ada kan. Ni aku ada, tengok. Move lebih mengganas lagi berjaya untuk mendapatkan Super Exort dengan begitu mudah, terutamanya apabila tiada flicker daripada beliau. Dan sekali bagian atas, kita cuba untuk memperlihatkan pula bagaimana pasukan SMG. Mereka nampak lebih garang sekarang, cuba untuk mencari ruang. Bagaimana pula dengan Smooth di bahagian tengah, memberikan fokus untuk mendapatkan menara yang berada di bahagian tengah. Tapi lihat Stormy, orang lain tengah sibuk fight, dia tengah sibuk ambil purple buff. Dia ada job scope dia berbeza untuk Betul. game kedua ini. Oh, tapi lihatlah bagaimana sekarang Miko berjaya untuk mendapatkan Emal. Emal tak boleh nak kau pada terus digugurkan Stormy. Meteor shower dia buka cuba untuk berikan bantuan damage. Tapi lihatlah bagaimana Mal daripada belakang cuba untuk mendapatkan ruang yang ada. Tapi Zaza telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi lihatlah Smooth akan dikejar. Smooth nak bagaimana tersekat pula kat dinding. Sibuk betul dinding ni. Tapi Smooth masih lagi mampu untuk mempertahankan dirinya. Nyawa yang agak rendah, tapi terpaksa di-shutdownkan juga oleh Melboy. Tapi sekarang Aaron ke hadapan. Miko akan dikejar. Miko nyawa yang agak rendah, tapi Stormy mungkin meteor shower yang ada, tapi tak sempat untuk membawa apa. Miko telah pun digugurkan, memberikan double kill buat Melboy. Kill demi kill disalurkan kepada Red Esports. Sekarang ini 6 kill berbalas 7. Perbezaan ekonomi juga semakin lama semakin mengecil. Hanya 2,000 saja yang membezakan kedua pasukan. Red Esports kelihatan apabila berjaya untuk mendapatkan kill, memberikan snowball effect juga kepada Melboy. Terutamanya apabila 3 kill berjaya disalurkan kepada beliau. Ya, kali ini memang nampak yang dia ada ruang yang lebih besar untuk pergi ke depan dan Mal berjaya untuk tangkapkan seorang. Oh, tapi lihatlah bagaimana Zaza masih lagi mampu untuk mempertahankan dirinya. Stormy dengan ada meteor shower cuba untuk mengeluarkan damage ke atas pasukan Esports. Tapi lihatlah, pasukan Esports masih lagi cuba untuk mempertahankan diri mereka. Pasukan SMG cuba lagi untuk mencari ruang, menggerakkan lagi pertempuran antara yang berlaku. Tapi lihatlah bagaimana Miko akan ditangkap, tapi masih lagi sempat untuk melarikan diri. Nyawa yang agak rendah, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Melboy terus bergerak ke hadapan dan menggugurkan beliau. Tapi lihatlah Zaza cuba untuk menjarakkan kedudukan mereka. Tapi Zaza tak boleh nak buat apa-apa, terus menerima hukuman. Double kill dia berikan kepada Melboy. Tapi lihatlah sekarang Smooth cuba untuk mencari ruang yang ada. Emal mengunci lot yang ada. Dan sekarang semua akan dikejar. Smooth tak boleh nak buat apa-apa. Emal terus menggugurkan Smooth. Melboy masih hidup. Masih lagi hidup. Mereka ke depan
depan. Walaupun kita melihat pasukan SMG bermain dengan cukup agresif untuk memberikan serangan kepada Red Esports, tetapi ini boleh dikatakan antara kelemahan Chang'e, bukan mampu untuk mengeluarkan burst damage secara serta-merta dan kemudian mudah untuk dihalang oleh frontliner Red Esports. Tapi ini juga yang betul apa yang teori yang kita dah cakap ialah just buat draft Yang siapa? Yang Melboy boleh free hit. Just ada orang kat depan, orang depan tadah je. And then Melboy just keluarkan damage. And kita boleh nampak impact dia agak besar daripada Melboy sekarang pun dah ada Blade of Despair. Jadi ini build yang agak menarik di mana nampak seperti dia cakap, tak kisah ada crit ke tak ada crit. Ya. Sekarang ni almost nampak desperation yang dia cakap, okay, sebenarnya berapa hit dia tadi pun saya perasan yang tak banyak critical yang dia berjaya untuk dapatkan sebab stack tak dapat dijaga. Jadi adakan Blade of Despair yang menyebabkan, okay, tak kisah, still boleh dapat keluarkan damage yang besar. Ya, dan sekarang kita lihat bagaimana Miko cuba untuk mencari ruang pada arah belakang, tapi lihatlah pasukan Esports cuba untuk mencari ruang mencari pasukan SMG, tapi Saza telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Mal yang agak rendah, tapi Saza tak boleh nak lari ke depan, terus ditumbak oleh Aaron. Stormy cuba untuk membuka Meteor Shower yang ada mencari ruang melarikan diri ataupun menjatuhkan pasukan Esports, tapi nampaknya hanya sekadar menjarakkan kedudukan pasukan Esports dengan dirinya. Saza melakukan drive-by sebentar tadi, tapi menjadi mangsa yang agak mudah. Mungkin pasukan SMG tidak bersiap sedia untuk memberikan bantuan. Dan juga Red Esports respon yang begitu baik buat ketika ini, di mana mereka sepertinya dapat menjatuhkan ahli pasukan SMG satu persatu dengan agak mudah. Sekarang ni kita boleh nampak di mana bila Melboy dah menunjukkan yang dia adalah target yang sebenar, ini juga buat susah untuk Smooth nak tangkap Super Exort sebab dia dah start berfikir, adakah berbaloi untuk aku hentikan Farsa ataupun better cari Bruno dekat sini. Dan kita tengok Melboy, antara protection yang dia ada, dia bukan kiting ke belakang, dia ke depan. Dia pergi berdekatan dengan Aaron dan juga Emal. Jadi walaupun nampak pelik yang dia sentiasa ke depan, tapi dia sebenarnya bergerak ke arah yang lebih selamat. Dia masih lagi bersama dengan bodyguard yang akan melindungi beliau kalau ada gerakan agresif dari pasukan SMG. Unik, tapi ini juga membenarkan Melboy untuk bermain dengan cukup agresif di bahagian hadapan. Manakala untuk pasukan SMG, nampaknya kali ini mereka perlu menerapkan bermain secara satu pasukan sebab kita sering kali melihat satu persatu mereka dijatuhkan apabila seperti tak sama hati dekat sini untuk melakukan sesuatu gerakan. Sekarang ni juga tengok di mana Aaron, dia boleh tahan 3 orang punya damage. Selagi mereka tak ada cara untuk jatuhkan Uranus dan juga Frederick, ini akan jadi satu game yang susah. Dan dekat sini juga kita boleh cakap di mana Chang'e dia boleh keluarkan DPS yang bagus. Tapi menentang dengan Uranus yang suka terima damage DPS, dia boleh survive dengan sangat-sangat lama. Ya, boleh mendapatkan stacking dengan lebih mudah lagi. Tapi sekarang ini untuk Red Esports dengan adanya Uranus, boleh mengawal satu lane. Untuk melakukan push, mereka adanya Bruno dan juga Farsa dekat sini. Jadi ini menyebabkan 2 lane sekurang-kurangnya akan berjaya dikawal oleh Red Esports pada bila-bila masa. Ya, tapi sekarang fokus diberikan kepada Lord pada kali ini. Tapi lihatlah bagaimana pasukan Esports dan juga pasukan SMG cuba untuk mencari cara mendapatkan Lord pada ketika ini. Tapi Stormy, Meteor Shower dah dibuka terlebih awal. Cuba untuk menjarakkan kedudukan pasukan Esports. Tapi lihatlah bagaimana Emal mungkin akan berjaya untuk mendapatkan. Oh, tapi sebagai Saza berjaya untuk mencuri Lord tersebut daripada Emal. Tapi lihatlah bagaimana Saza yang agak rendah tak boleh nak ke mana-mana. Melboy terus menggugurkan seorang Saza. Tapi Melboy berjatuhkan oleh Stormy dengan adanya Meteor Shower. Tapi Mal juga dijatuhkan. Double kill diberikan kepada Stormy. Tapi sekarang Stormy cuba untuk bergerakkan hadapan, mencari ruang mengejar lagi pasukan Esports. Tapi Aaron daripada arah belakang cuba untuk menghalau Stormy daripada terus mengejar rakan seperjuangannya. Kita dapat melihat seperti tadi bagaimana Smooth line upkan alih-alih pasukan Red Esports supaya selari dengan Meteor Shower daripada Stormy. Ini yang membenarkan kenapa Melboy seperti tadi dia berjaya dijatuhkan. Inilah kerjasama yang kita nak saksikan. Dan agak sayang juga tadi, Lord 1 HP. Tapi disebabkan dah gunakan Retribution jauh lebih awal, Saksa just ke depan dan dia basically dapat Lord for free. Jadi agak sayang sedikit kat situ, a little bit of miss timing. Dan I don't know, kita boleh nampak dekat dalam game ni, Miko, satu benda yang kita belum ceritakan lagi, walaupun dia gerak agresif, walaupun beberapa kali dia berjaya untuk dapatkan Emal, tapi sebenarnya sangat susah untuk dia gunakan Way of the Dragon. Setiap kali dia masuk ke depan, ada je crowd control yang dia kena. Sama ada kena slide tackle daripada Melboy, tak pun Emal yang akan stopkan dia punya pergerakan dengan dia punya taunt. Ya, tapi lihatlah perarakan Lord yang seterusnya buat pasukan SMG telah pun tiba di bahagian atas. Inhibitor tarik yang berada bahagian top lane telah pun dihentak begitu saja. Tapi lihatlah sekarang pasukan SMG, mereka cuba untuk mencari ruang, memaksa pasukan Esports keluar daripada perkampungan mereka. Tapi pasukan Esports masih lagi cuba untuk mempertahankan kedudukan mereka. Saya rasa tak ada masalah dekat sini selagi feather aside masih lagi ada untuk pasukan Esports, iaitu Farsa
masih lagi mampu untuk mereka melakukan pertahanan dengan lebih mudah. Terutamanya kalau pasukan SMG tidak memaksa terlalu agresif dan juga mereka tidak berjaya mengganggu high ground Red Esports ini. Wow, tangkapan yang sangat cantik seorang Remal, tapi lihatlah bagaimana Extract dibuka. Sazza terus digugurkan oleh Super Exot, tapi kita lihatkan pula bagaimana Sazza akan dihalau keluar oleh Aaron, tapi lihat Stormy cuba untuk berikan bantuan yang ada. Miko cuba untuk menggerakkan Aaron, menjarakkan kedudukan, tapi Aaron masih lagi cuba untuk mengejar Miko dan Miko terpaksa membazirkan flicker untuk melarikan diri. Bila berbual pasal bodyguard, Smooth tadi betul-betul dah macam bodyguard. Semua dia tolak balik ke belakang Zat. No. Jangan dekat. Tolong ke belakang. Tapi bukan semua saja lakukan perkara tersebut. Aaron juga melakukan perkara tersebut dengan begitu baik. Terus saja melakukan zoning terhadap Sasa yang cuba nak bergerak agresif tapi dah pun dihalang dengan begitu baik. Ini boleh dikatakan tugasan atau tanggungjawab EXP laner kedua pasukan telah pun dilakukan dengan begitu baik. Oh, sekarang ni Smooth telah dijumpai, tapi masa sekarang ni nampak seperti dia boleh tahan banyak damage dan meteor shower daripada Stormy tidak berjaya untuk kena kepada sesiapa daripada Red Esports. Ya, betul sekali. Dan sekarang, apa yang kita boleh nampak sehingga minit ke-15 ini, pasukan Red Esports, mereka berjaya untuk mengekalkan disiplin ada. Mereka cuba untuk mencari di manakah sebenarnya terletaknya kelemahan pasukan SMG. Tapi untuk pasukan SMG sekarang, masih lagi ada masa untuk mereka cuba untuk mencari cara mendapatkan balik rentak permainan mereka dan kekalkan balik disiplin yang sedia ada. Saya rasa kita juga kena fokus di mana Red Esports telah pun mencapai pada fasa late game dekat sini bersama dengan pasukan SMG. Mereka dah pun mempunyai power spike yang mencukupi, terutamanya untuk Melboy. Jadi untuk sesiapa sahaja frontliner untuk pasukan SMG, dan sejujurnya tidaklah begitu kebal. Kalau menadah damage terlalu lama, boleh saja dileburkan oleh Bruno, boleh saja dileburkan dengan letupan pada Extract Super Exot dengan agak mudah. Sekarang ni memang susah untuk jadi Super Exot dan juga Melboy kerana Saksa, Miko dan juga Smooth akan sentiasa cuba cari cara untuk menentang dengan mereka. Sekarang ni kita tengok di mana Aaron nampaknya dia akan jaga lane sahaja. Dia hanya nak memastikan yang jangan ada apa-apa split push yang boleh dilakukan, dan kita boleh nampak sepanjang game ni Aaron belum lagi dijatuhkan. 207, belum mati lagi. Jadi sekarang saya rasa yang menyebabkan susah untuk Red Esports betul-betul commit dekat dalam fight kat lot ni adalah kalau tunjuk muka je kena tumbuk. Ya, itu yang akan menjadi masalah yang besar. Tapi kita juga melihat kedua-dua XP lainnya memberikan fokus lebih kepada lane masing-masing. Tapi sekarang ni Evan telah pun meninjau di kawasan harapan, di kawasan lot, menunjukkan posisi pasukan SMG. Meteor shower terus saja digunakan. Ya, betul sekali. Tapi kita lihat bagaimana Miko akan dijadikan tumpuan terlebih dahulu. Immortality telah pun dipecahkan, digugurkan. Tapi lihatlah bagaimana masih lagi sempat untuk menjarakkan kedudukan dengan pasukan Esports. Dan sekarang fokus mungkin ke arah lot sekarang diberikan. Sazza masih lagi meneruskan proses ni untuk mendapatkan lot, manakala ahli pasukan lain menjarakkan kedudukan Esports daripada kedudukan lot yang ada. Tapi lihatlah bagaimana Smooth, Stormy membuka meteor shower yang ada, cuba untuk berikan damage yang mencukupi. Tapi lihatlah Aaron cuba untuk masuk ke hadapan. Smooth masih lagi cuba untuk bertahan. Immortality masih lagi ada, tapi telah pun dipecahkan. Smooth cuba untuk melarikan diri, tapi Immortality juga telah pun digugurkan. Emal masih lagi cuba untuk bertahan. Nyawa yang agak rendah terus ditumbangkan oleh Sazza. Sekarang Mal punya nyawa yang agak rendah, cuba lagi untuk melarikan diri, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang tapi sebagai Stormy mengeluarkan meteor shower yang ada, cuba untuk cari Mal nyawa yang agak rendah, tak boleh nak ke mana, tapi masih lagi sempat untuk menjaga kedudukan dirinya. Dan sekarang fokus, tapi Aaron tak boleh nak ke mana-mana. Aaron terus digugurkan. Lihatlah sekarang pasukan SMG, mereka terus memberikan fokus untuk mendapatkan Lord. Saya tak sepatutnya tegur pasal Aaron tadi. Saya dah cakap dah 207, dah 217 dah. Dia bila dipuji tu menjadi saya menyesal segala-galanya. Saya menyesal. Tapi walaupun pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan lot, dan di mana dengan dua inventory turret milik pasukan Red Esports telah pun dilenyapkan dengan lebih awal, mungkin sikit suka untuk melakukan pertahanan, tapi nampaknya pasukan SMG tak menunggu lot. Wow, tapi lihatlah bagaimana Stormy meteor shower yang dibuka, besar sekali damage yang dikeluarkan. Tapi lihatlah bagaimana pasukan SMG, mereka terus mendekatkan pertempuran sekaligus mendapatkan mata bersih 2-0 ke atas pasukan Red Esports. SMG meneruskan mereka punya win streak di mana mereka ikut sejarah yang lepas, hanya lepaskan 1 poin saja. Buat masa kini masih hanya 1 poin saja mereka lepaskan. Mereka menang berdepan dengan Red Esports 2-0. Saya rasa boleh kita katakan dengan ini mereka telah pun mengungguli carta standing musim Liga kita menjadi di tangga yang pertama dengan kemenangan yang bersih tanpa henti. Ya, masa sekarang ni poin mereka adalah 14 kalau tidak silap. Jadi mereka sama dengan Selangor Red Giant. Dan sekarang ni kalau kita tengok Red Esports, memangnya ada banyak yang mereka perlu bincangkan, kerana makin lama makin malap sinaran untuk mereka pergi kepada playoff. Ya, walaupun tiada Hellcat, walaupun big reset telah pun digunakan oleh mereka, tetapi
untuk hari ini sekurang-kurangnya tidak lagi membuahkan hasil yang diingini. Tapi kita faham pasukan SMG bukanlah satu pasukan yang mudah nak dijatuhkan. Ya, macam mana sekalipun kita akan terus pergi ke atas pentas bersama dengan Rose dan juga SMG. Dan sekali lagi SMG clean sweep 3 mata penuh 2 berbalas kosong. Wow, alright. I think it's safe to say that tagline SMG last season boleh make a comeback. Team selalu menang game. Alright, so nak tengok siapa nak cakap ni. The moment I naik pentas kan, everybody please don't. Tapi Stormy lah. Sebab Stormy yang asyik cakap please don't. The more you Miko is deciding who I'm going to interview. Alright, Stormy. Orang kata SMG masa regular season memang undefeated, and sekali lagi it seems like that's going to be the case. Another clean sweep and only 1 point yang korang kalah. So now I want to ask you, do you think that you guys will be like last season? Top of the leaderboard for regular season? No, because last season also we top 2, right? So, Regular season. you said okay je. Okay je. Kalau dapat lah macam tu. Yeah. Alright. Terus saya cakap dengan budak ni. Alright. Sasa, tak nak. I want to ask Miko. You're not deciding who I'm going to interview. Okay. Miko, this one's gonna be a bit spicy. Last week, RSG, Storm said he ended the win streaks of teams that have win streaks. Diba sabi niya tinapos niya yung mga win streak? Sabi niya, next na tatapusin niya, win streak nyo. Okay? Storm cakap dia akan end win streak of SMG. Betul tak? Korang ingat? So, and he also said that you were just his pet. You guys will be going up very, very soon on Sunday. Anong masasabi mo? Good luck. Good luck to Team SMG or to RSG? Both teams. Kadang-kadang kan, interview Miko ni pening. Tapi, I nak tanya, korang rasa dekat game tadi, siapa bagi pening dekat Riot Esports untuk MVP? Stormy! Stormy. Wow, you understood what I said? What did I say? What did I say? Who's the MVP? Boleh lah. Alright, kita tengok MVP kita. Stormy. Wait. Can you announce the MVP? The MVP is Stormy. Miko ni kan guys, very entertaining. Alright, Stormy, come here. Okay. Dia announce MVP. Why do you think that the MVP went to you? If you could pick another MVP in the game just now, who would you give it to? Also, why Chang'e? I think Miko, he's forcing me to say it. Okay, and then why Chang'e? Because I think Chang'e is quite good at that game. And Who made the decision to pick Chang'e just now? everyone. Oh, it was a team decision. Yeah. Oh, I see. So meaning they've been, practicing these kind of things in screams. Ramai orang cakap troll tadi. Tak. No. Alright. Since just now I didn't get a satisfying response from Miko, I'm gonna ask Sasa. Sasa, this time behave, huh? Behave. Okay. Last week I asked RSG and they said they were gonna end win streaks, including SMG's win streak. And Sasa says dia takkan mula until orang lain start. Kali ni orang lain start. So Sasa, what do you have to say to Storm's statement that they will be ending win streaks, including yours? I have nothing to say lah actually. I scared already. Alright guys, let's leave it at that. This is a very amazing interview for the last match of the day. 2-0, 3 mata penuh for Team SMG. Another round of applause. And with that, let us show it back to the casters untuk dapat tahu apa yang menjadi dalam 2 berbalas kosong game ni. Casters, silakan. Stormy, you know what? Nanti I tuliskan you punya skrip lah, you nak jawab interview macam mana. Alah, come on Stormy, give more.
Dah Fine. jadi MVP dah. 2 game tak mati. Sure. Cool. Tapi Snap kan, sebenarnya Stormy bagi pendapat saya, dia baik hati orangnya. Ya. Dia ajar orang lain macam nak main game ni. Bukan itu saja, tapi untuk game kedua, supaya dia tak ambil banyak sangat KDA, dia gunakan Chang'e. Fokus dia berbeza. Dia ambil buff. Dia bagi buff. Jadi kill, assist dia bagi kepada ahli pasukan yang lain. Dia lah orang yang dekat dalam rank. Yelah, kita sibuk tengah push, dia ambil buff lagi. Memang macam ni lah orangnya. Dan macam mana sekalipun, kita akan dengar mic check. Di mana saya rasa Stormy pun masih akan macam, it's okay. Mari kita dengar dia orang punya mic check. Kalau sekarang I think dia might be My head's not banned. What head? Please. and ice. Ice or hit? Ice Just I cover you, bro. You're my best friend, bro. I think. Just kite. You go Stormy. I'm good. Careful. Block the second skill. Tower. Tower. Pun boleh dengar Stormy. Orang punya dah ramai kejar dia. It's like, Stormy okay. It's like, I'm good. I'm okay. I'm chill. Ya. Saya bagus macam kalau ada team fight yang macam, tak apa, boleh masuk. Tak apa, Boleh. santai. It's like, Stormy kau kena kejar ke? Tak apa. Dia macam guna Chang'e, terus ke? Tak. Tak true. Okey je. Ya. Dapat menang. Sesuai. Dan ianya masih lagi memendangkan pasukan SMG untuk mendapatkan kemenangan. Dan dekat sini kalau kita melihat daripada segi itemization untuk Stormy memberikan fokus lebih kepada utility dengan adanya Ice Queen 1, Glowing 1 untuk meleburkan sikit sebanyak frontliner yang kebal-kebal daripada pasukan Red Esports dan untuk memastikan Meteor Shower beliau mengeluarkan damage dengan lebih tinggi lagi dengan adanya Divine Glaive dan juga Bloodwing dekat sini. Okay, disebabkan kita dah tak boleh nak menghalang orang. Tak boleh. Siapa nak pakai Chang'e. Yeah. Sekurang-kurangnya screenshot lah kat sini. Dia punya emblem setup dengan item yang dia pakai. Jangan tanya lagi, bang, kalau dah pakai Chang'e nak pakai item apa lah? Nampaknya Riz dah boleh pakai lah malam ni. Ya ke? Nak pakai kat gold lane? Tapi boleh rasanya Chang'e gold lane. Kan Zan? Boleh, Kat tak ada masalah. Kat Grandmaster orang pakai? Ya, dan sebenarnya Ke dia pakai kat jungle? Chang'e Gold Lane dulu pernah menjadi meta tak? Yes! Dekat World Series pun ada. Tak ada masalah pun sebenarnya. Bergantung kepada flexibility anda ataupun keyakinan anda untuk melakukannya. Lebih pada keyakinan. Ya. Bukan flexibility sangat, dia lebih pada keyakinan. So sekarang kita akan tengok Red Esports. Actually nampak macam game ni peluang menang tu tinggi. 14 kill daripada 12. Nampak seperti Ada kill advantage. lebih selesa untuk dengan drafting sebegini. Yang saya nak cakap Aaron mati sekali tu, itu salah saya. Dia macam kena curse kan. Tapi Ya. untuk pasukan e-sport sebenarnya untuk game kali ni potensi diorang untuk menang tu ada. Which is kalau kita dapat macam mana mereka selesa, diorang dah tahu dah apa dia kena buat. Diorang nak kena fokus dekat objektif dulu ke ataupun fokus dekat team fight dulu. And setiap kali setup Aaron juga untuk kali ni nampak macam mana pasukan Red Esports mereka bergerak dengan lebih pantas, boleh kejar dengan follow up yang ada. Sekarang ni kita boleh nampak Melboy dia tak pakai Great Dragon Spear. Dia ganti dengan Blade of Despair. Dia betul-betul macam tak apalah. Dia tak kisah crit, dia just nak extra damage. Sebab mungkin dia sedar dia tak boleh mempunyai terlalu banyak ruang masa untuk mengeluarkan damage. Jadi tak boleh nak menjaga stack dengan lebih baik. Memberikan fokus kepada base damage dekat sini supaya boleh mendapatkan life steal dengan lebih tinggi. Kemudian juga dapat memberikan tekanan di bahagian hadapan dengan lebih agresif. Ya, saya rasa itu point yang paling penting. Dia susah untuk kekalkan dia punya stack. Jadi dia nak tak nak, dia just nak raw damage. Sekarang kita akan tengok post game stats di mana Stormy lagi sekali damage yang paling tinggi. So Chang'e tak troll. 112,000 damage. Damage dia kat tower pun dia yang paling tinggi. So dia team fight dia kuat, time pushing dia kuat, farming dia pun saya rasa agak kuat. Dan kita jangan lupa di mana sandbag diberikan kepada Aaron. Dan sebenarnya Aaron telah pun bermain dengan cukup baik menggunakan Uranus ini. Dan sejujurnya apabila pasukan SMG menyedari Sasa dah tak mampu pergi kepada bahagian hadapan disebabkan Aaron, lihat bagaimana mereka fokus untuk memberikan target sepenuhnya kepada Aaron apabila munculkan diri. Dan ini yang membenarkan pasukan SMG akhirnya boleh mengeluarkan damage dengan lebih efektif. Just nak cakap, Chang'e keluar lagi banyak damage daripada Farsa. Lagi banyak damage daripada Iritel. Lagi banyak damage daripada Bruno. So sebab Chang'e ada banyak target. Kalau tak kena kepada Mal, boleh kena kepada Aaron. Kalau tak, boleh kena kepada Emal. Jadi mudah untuk menadah damage bahagian hadapan. sebab tu dia kata ini game bagus untuk Chang'e. Ya, sesuai. Jadi kat sini kita akan tengok highlight yang dibawakan khas oleh ROG untuk tengok dekat dalam game ni. Sebenarnya lebih balance. Ada banyak back and forth.
Ya betul. Jadi tak adalah nampak macam dia one-sided sangat untuk game kali ni sebab nampak macam pasukan e-sport mereka dah sebenarnya tahu kat mana kesilapan mereka untuk game yang pertama tadi dan mereka cuba untuk ubah mistake yang ada, tapi pasukan SMG walaupun kita lihat bagaimana tadi pasukan Red e-sport mereka cuba untuk cari cara menggugurkan satu persatu player pasukan SMG, tapi kita lihat bagaimana mereka dapatkan balik rentak permainan, mereka cuba untuk cari cara siapa sebenarnya yang akan mengeluarkan damage lebih banyak untuk jatuhkan pasukan Red e-sport. Manakala untuk pasukan SMG, ia tempo yang lebih perlahan, tapi kita kena faham kenapa, disebabkan kali ini adalah Chang'e bukannya Valentina, memberikan fokus lebih lagi untuk mendapatkan itemization lebih terdahulu dekat sini. Boleh dikatakan mempunyai dua hero scaling kepada pasal late game, iaitu Chang'e dan juga Irithel. Sekarang ni kalau kita tengok SMG, mereka punya kelebihan lebih kepada mereka yang memaksa Red Esport to make the first move. Kan macam, okay, kita nampak macam nak team fight, tapi apa yang awak nak lakukan terlebih dahulu? Mereka paksa untuk Exort dan juga Mal untuk tunjuk muka mereka. Bila muka dah tunjuk, baru mereka akan fully engage. Dan kita boleh cakap di mana Smooth juga impact yang sangat-sangat besar dalam game ni. Boleh sentiasa melakukan flanking dan juga memberikan tekanan kepada damage dealer Red Esport tanpa henti. Ada satu ketika juga melakukan flank daripada kawasan belakang dan itu yang mengganggu sikit sebanyak formasi Red Esport. Ya betul sekali. Dan sekarang untuk pasukan e-sport juga kita lihat bagaimana mereka cuba lagi untuk mencari cara sebab mereka tahu Stormy boleh keluarkan damage yang besar. Jadi mereka cuba untuk pancing keluar meteor shower yang boleh dikeluarkan oleh Stormy, tapi sebaliknya pun yang berlaku. Dan sekarang kita akan tengok kita punya standings di mana yes. Dah clear dekat sini team SMG. Mereka nombor 1. Mereka punya point sama dengan Selangor Red Giant. Tapi Selangor Red Giant dah main 7 game. Ya. SMG baru main 5. Dan manakala kalau kita melihat kepada pasukan Red Esport telah pun bermain 6 perlawanan tapi hanya berjaya untuk mengumpul 3 poin. Memangnya semakin lama musim Liga ini berlangsung, semakin berbahaya untuk mereka. Susah untuk mereka kejar